Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini masih lagi dalam subtopik sel elektrolisis. Pada pelajaran yang lepas, kita telah belajar tentang elektrolisis, iaitu apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Kemudian telah juga diajar tentang elektrolisis leboran pelambam 2 bromida. Dan hari ini fokus kita ialah faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Ini apa yang kita telah pelajari pada minggu lepas, iaitu elektrolisis leboran pelambam 2 bromida. Okey, dalam elektrolisis leboran pelambam 2 bromida, okey, ion-ion yang hadir dalam leboran pelambam 2 bromida ada dua, iaitu ion pelambam dan ion bromida. Okey, jadi ion-ion ini apabila dialirkan arus elektrik, masing-masing akan bergerak ke anod dan katod, iaitu bromida, iaitu sejenis anion, ion bercas negatif akan bergerak ke anod, dan pelambam, ion pelambam Pb2 positif, sejenis ion positif ataupun cation akan bergerak ke katod. Okey, di katod dan anod, ion-ion ini akan dinyahcas. Okey, perkataan yang digunakan dalam elektrolisis ni ialah dinyahcas. Okey, maksudnya nyahcas itu ion-ion itu akan membuang cas positif atau cas negatifnya. Kalau cas positif, contohnya pelambam 2 positif, cara dia untuk nyahcas ialah menerima elektron. Okey, menerima elektron ni berlaku di katod. Manakala untuk bromida, ion bromida, dia dinyahcas dengan menderma elektron di anod. Okey. Okey, bila dia menerima dan menderma elektron, maka dia akan berubahlah pelambam, ion pelambam 2 akan menjadi logam pelambam, ion bromida akan menjadi molekul bromin. Itu yang berlaku dalam leboran pelambam 2 bromida. Okey, hanya ada dua jenis ion, iaitu ion pelambam Pb2 positif dan ion bromida Br negatif. Satu ion positif dan satu ion negatif. Okey, bagaimana dengan larutan aqueous? Okey, larutan natrium klorida adalah satu contoh larutan aqueous, di mana natrium klorida ni ialah sejenis garam dilarutkan dalam air. Okey, menghasilkan larutan. Okey, larutan garam natrium klorida. Kalau larutan ni maksudnya larutan aqueous. Okey, jadi dalam larutan natrium klorida ada 4 jenis ion. Okey, ini juga telah diterangkan dalam pelajaran yang lepas, iaitu ion natrium Na positif, ion klorida Cl negatif, dan kedua jenis ion lain, iaitu ion hidrogen H positif dan ion hidroksida OH negatif. Okey, ada 4 jenis ion. Hidrogen dan hidroksida terbentuk daripada pengionan air. Okey, air H2O dia akan mengion juga menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida.
Okey, OH ni ion hidroksida. Okey. Jadi kita dapati bahawa ion positif ada dua, iaitu ion hidrogen H+ dan ion natrium Na+, Na positif dan H positif. Manakala ion negatif, okey, ion negatif ataupun ionnya ada dua juga, iaitu ion hidroksida dan ion klorida. Okey, kalau kita tengok plumbum tadi, plumbum 2 bromida, ada dua jenis ion sahaja, iaitu satu ion positif dan satu ion negatif. Ion positif dan negatif ini dinyah cas di anod dan katod. Tapi dalam kes larutan aqueous, seperti larutan natrium klorida ni, kita ada dua jenis ion positif dan dua jenis ion negatif. Persoalannya, adakah keempat-empat ion ini dinyah cas, dengan kata lainnya mengalami perubahan kimia? Okey, sebenarnya hanya satu ion positif ataupun cation akan dinyah cas. Okey, ion positif ni menerima elektron lah dan membentuk satu hasil di katod. Maksudnya, satu ion positif sahaja yang akan dinyah cas, iaitu menerima elektron dan membentuk satu hasil. Okey. Dan satu ion negatif atau anion akan dinyah cas dengan menerima elektron dan membentuk satu hasil di anod. Okey. Maksudnya, daripada ion positif tadi ada hidrogen dengan natrium, salah satu sahaja yang dinyah cas dan hasilnya satu sahajalah. Begitu juga dengan di antara hidroksida dan klorida, hanya satu sahaja yang akan dinyah cas. Okey, jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous? Okey, dengan kata lainnya, macam mana kita nak tentukan hasil yang terbentuk kalau kita ada beberapa jenis ion positif dan ion negatif? Okey, ion positif ada dua. Jadi macam mana kita nak tahu apa faktor yang mempengaruhi hasil dia nanti? Adakah H positif ataupun Na+ yang dinyah cas dan menghasilkan produk? Okey, itu persoalan. Dalam bahagian ini kita ada tiga faktor, okey, yang akan dipelajari, iaitu nilai E0, kepekatan larutan dan jenis elektron. Okey, nilai E0 ni sesuatu yang baharulah. Okey, kalau dalam silibus KBSM dia bukan nilai E0 tetapi kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Tapi sekarang kita dah tak guna lagi siri elektrokimia, kita hanya guna nilai E0. Nilai E0 ni kita dah belajar beberapa subtopik yang lalu. Okey, jadi setiap faktor ini ada penerangan dia, okey, bagi anod dan katod. Okey, kita akan fokus dulu dengan nilai E0. Okey, jadi ini ialah contoh larutan kuprum sulfat. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. Kita tengok ini anod,
dan yang ini katod. Okey. Di anod ada berapa jenis ion yang tertarik? Lupa. Dalam larutan kuprum 2 sulfat ada ion hidroksida dan ion sulfat serta ion kuprum 2 dan ion hidroksida. Okey, kuprum 2 dan sulfat, kemudian ion hidrogen dan hidroksida. Okey. Jadi kedua-dua ion hidroksida dan sulfat ini dua-duanya anion, anion bergerak ke anod. Manakala cation iaitu hidrogen dan kuprum 2 akan bergerak ke katod. Cation ke katod, anion ke anod. Okey. Okey. Jadi untuk anod, kita ada dua jenis ion tadi kan. Mana satu yang dinyacas dan akan menghasilkan produk? Okey. Di anod, anion dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif dalam siri keupayaan elektropiawai akan lebih mudah dinyacas dan dioksidakan. Okey, kita tengok nilai ya. Lepas ni kita tengok. Manakala di katod, cation dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif akan lebih mudah dinyacas dan diturunkan. Diturunkan maksudnya mengalami penurunan. Dioksidakan maksudnya mengalami pengoksidaan. Okey, jadi ini nilai E0 bagi setiap ion. Okey, setiap ion. Kita tengok anion kita dahulu. OH dan SO42 negatif. Okey, seperti sebelum inilah kita akan lihat di bahagian pengoksida ejen penurunan dahulu ejen penurunan. Okey, ejen penurunan di sebelah kanan. Okey, ada dua jenis ion iaitu OH dan SO4. Yang mana akan dinyacas, lebih mudah dinyacas? Kita rujuk di atas ni tadi. Okey. Anion dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif. Tengok E0-nya. OH dengan SO. Yang manakah lebih negatif ataupun kurang positif? SO4 dia positif 2. OH positif 0.4. Maksudnya OH ini kurang positif. Okey, jadi OH lah yang akan dinyacas dan dioksidakan. Okey, tengok penerangan. Anion ada dua, OH dengan SO4. Kita bandingkan nilai E0. Nilai E0 bagi OH adalah kurang positif. Kita tengok nilai positifnya. Mesti kurang. Kalau kurang, barulah ion itu lebih mudah dinyacas. Maka ion OH lebih mudah dinyacas dan mengalami pengoksidaan dengan menderma elektron. Pengoksidaan melibatkan menderma elektron. Membentuk molekul gas oksigen. Okey, membentuk molekul gas oksigen. Jadi persamaan, setengah persamaan di anod adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, dia mesti bermula dari bahan kita OH. Maksudnya dari persamaan keupayaan elektropiawai ni awak kena tulis dari belakang ke depan. Sebab kita punya bahan itu OH berada di belakang. Tulis dari belakang ke depan. Terbaliklah. Okey, jadi produk yang kita nampak ialah ini, gelembung gas tidak berwarna.
Itu hasilnya ialah gas oksigen. Untuk cation pula, cation ada dua, iaitu ion hidrogen dan ion kuprum. Ion kuprum 2. Jadi untuk cation, dia dinyahcas di katod. Macam mana nak menentukannya? Nilai E0 lebih positif atau kurang negatif. Okay, tengok nilai E0-nya. Yang mana lebih positif? H kosong. Cu positif 0.34. Maksudnya di sini ion Cu2 positif, nilai E0-nya lebih positif. Okey, penerangannya cation ada 2, H positif dengan Cu2 positif. Banding nilai E0, nilai E0 bagi Cu2 positif adalah lebih positif daripada H positif. Maka ion Cu2 positif lebih mudah dinyahcas dan mengalami penurunan dengan menerima elektron. Okey, tambah elektron. Membentuk atom logam kuprum. Jadi ion kuprum ialah ion logam. Dia akan membentuk atom logam kuprum. Setengah persamaannya, bahan kita ialah kuprum. Tengok pada keupayaan elektron piawai kan. Bahan kita, ion kuprum juga terletak di depan. Maka kita boleh ambil setengah keupayaan elektron piawai ni terus. Ambil terus. Cuma kita ubah anak panahnya. Mesti tulis dari kiri ke kanan. Okey, seperti yang awak nampak. Jadi pematiannya untuk kuprum, logam kuprum, pematiannya pepejal perang. Pepejal perang terbentuk dan hasilnya itu ialah logam kuprum. Okey, jadi ini ialah proses elektrolisis larutan aqueous. Okey, jadi kena ingat faktor yang pertama ni nilai E0. Anod nilai E0 mesti kurang positif atau lebih negatif. Manakala di katod nilai E0 lebih positif atau kurang negatif. Okey, dan ini sama jugalah. Penerangan ini juga ada dalam modul yang telah pun saya sediakan kepada awak. Okey, sama saja. Okey, untuk faktor yang pertama iaitu nilai E0. Okey, lihat bagaimana cara cara penerangannya. Okey. Di sini ini eksperimen lah. Okey, pemerhatiannya gelembung gas tidak berwarna dibebaskan pada anod, inference itu ialah gas oksigen. Pepejal perang terenap. Kataannya ialah terenap pada katod. Logam kuprum terbentuk. Okey, juga ditunjukkan di sini nilai E0 ya. Perbandingannya nilai E0 bagi ion hidrogen kurang positif berbanding E0 bagi ion sulfat, sama seperti penerangan tadi. Oleh itu ion hidroksida akan dinyahcas dan dioksidakan pada anod. Dan penerangan bagi nilai E0 bagi ion kuprum lebih positif berbanding nilai E0 bagi ion hidrogen. Oleh itu ion kuprum akan dinyahcas dan diturunkan pada katod. Di sebelah ni pula dalam bentuk carta alir, peta alir. Ada juga dalam modul awak. Okey, kita lihat satu persatu lah. Mula-mula dia terangkan ion-ion yang hadir. Okey, kemudian ion-ion yang bergerak ke anod. Ini proses step by step untuk kita memahami satu persatu. Prosesnya satu persatu. Okey, ion bergerak ke anod dan katod. Okey, daripada ion yang bergerak tu, ion mana yang akan dinyahcas. Ini nanti awak perlu rujuk pada nilai E0. Okey, penerangan nilai E0 sebab ion tu dinyahcas. Setengah persamaan. Okey. Pemerhatian. Nama hasil. Penerangan pembentukan hasil. Okey.
4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron membentuk molekul oksigen dan air. Ion kuprum menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Penerangan ni awak rujuk saja pada setengah persamaan. Okey. Awak tahu setengah persamaan, awak boleh terangkan pembentukan hasil tersebut. Okey. Ikut saja setengah persamaan. Okey, dan jenis tindak balas pada anod, tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan di katod. Okey. So, itu saja penerangan untuk hari ini. Saya fokuskan kepada nilai E0 dahulu untuk faktor yang mempengaruhi hasil yang terbentuk di anod. Jadi ini kena hadam betul-betul lah. Okey. Buat satu teknik untuk awak ingat ya. Nilai E0, anion, nilai E0 lebih negatif atau kurang positif. Cation, nilai E0 lebih positif atau kurang negatif. Sekian daripada saya. Terima kasih.